lah. Jadi hari ini pun kita nak belajar benda yang sama. Tapi pada huruf yang berbeza. Itulah kesenima, sedikit sebanyaklah berkenaan dengan modul 3 ni. Yang kita akan ulang-ulang je. Kenapa? Sebab sebelum kita nak masuk tajwid ni tuan-tuan puan, ni yang selalu ramai orang degil ni. Ramai umat manusia ni degil. Sebelum nak belajar tajwid, kena cantikkan kita punya sebutan dulu. Tapi ramai orang, dia tak nak cantikkan sebutan. Dia kata asal boleh jadilah bunyi dia. Asal boleh je. Jadi dia terus skip kepada tajwid. Itu yang tak jadi dengungnya, tak jadi tebalnya. Niat tajwid tu ada juga main dengan makhraj. Ada juga main dengan apa sifat-sifat huruf ni. Jadi kena berhati-hati. Okey, alhamdulillah. Jadi kita pergi kepada muka surat yang ke-9. Okey. Jadi hari ini topik kita lebih kepada kita nak belajar dua huruf je dalam bahasa Melayu. Yang pertama huruf Z, yang kedua huruf S. Dua huruf yang nampak sama. Yang makhrajnya sama. Yang membezakannya adalah dia punya desiran. Itu kalau kita belajar tinggi lagi lah. Nama dia desiran. Tapi kalau tak faham desiran tu apa, jangan risau. Apa benda desiran ni? Saya pun tak tahu nak explain macam mana. Tapi lebih kepada macam mana kita gerakkan lidah tu lah. Tapi jangan risau, tuan Uban. Jangan risau, tuan Uban. Hari ni, dalam modul 3 ni, kita dah belajar lah tentang tiga perkara penting yang bila kita kena buka je modul ni, kita kena tengok. Iaitu, tengok pada bunyi dia, suara dia dan nafasnya. Jadi bila Zal mati tu, tuan-tuan dan puan, tengok betul-betul dekat situ, suara terlepas. Maknanya adalah bunyi Z tu. Az, az, az. Adalah bunyi Z tu. Tapi nafas dia tertahan. Kenapa nak kena tahan nafas tu, tuan-tuan dan puan? Sebab kalau kita lepaskan nafas tu, dia akan kembali kepada bunyi S. Tak percaya? Dengar ni saya buat. Az, az. Dengar tak? Mula-mula dia macam bunyi Z sikit. Lepas tu dia ada bunyi macam S. Itulah bunyi nafas terkeluar. Az. Tapi kita tak nak bunyi yang macam tu. Sebab yang mati bukannya sin. Siapa yang mati dulu? Huruf Zal. Jadi bila huruf Zal, kena ingatlah. Nafas dia tertahan. Az. Az. Dia kalau keluar sikit tu tak apa dia. Jangan marah Ustaz. Ada lagi bunyi S tu. Sebab dia memang akan terkeluar sikit. Tapi maksud saya jangan kita panjangkan. Az. Macam tu. Az. Az. Saya tak dekat sikit. Az. Kalau keluar angin sikit je. Az. Az. Ini tak dengar langsung kan bunyi angin tu. Itu je cara dia. Jadi pastikan perempuan jangan keluarkan nafas untuk huruf zal dengan untuk huruf zai. Itu yang pertama. Yang kedua, ni pantang larang untuk huruf zal ni lah. Yang ramai selalu buat. Iaitu, tengok dekat sini. Dekat sini kita kena keluarkan lidah lah. Sebab makrasnya, hujung lidah terkena gigi atas. Tapi yang selalu orang buat adalah bila dia baca, dia mesti tarik lidah tu awal sangat. Itu akan mengakibatkan bunyi dia menjadi az, 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 az. Nampak tak? Dia macam bunyi az sikit kan? Kita tak nak bunyi macam tu. Kita tak nak bunyi macam tu. Bunyi yang betul adalah az, az. Habiskan sebut dulu baru tarik lidah tu ke belakang. Az, az. Itu bunyi dia yang kita nak. Okey. Jadi jom. Kalau saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Az, iz, uz. Ah, Okey, seterusnya. Tazkiratun.
Tazkiratun. Ikut. Sambil saya baca ni, sambil ikut. Jangan dengar je. Dan jangan termenung. Okey, seterusnya. Mazmuman. Mazmuman. Baik, seterusnya. Azhaba. Azhaba. إذ قال. إذ قال. Terbaik. Seterusnya. إذ قضي. إذ قضي. Terbelit-belit lidah lah sebut bau tu ya. Okey, seterusnya. Wahum fi. Wahum fi. Biiznihi. Biiznihi. Izhum. Izhum. Alhamdulillah. Selesai. Jadi kena ingat tuan-tuan dan puan. Cuba komen sikit. Apa dua pantang larang dia tadi? Terkejut. Cuma tanya kan. Ah, apa dua pantang larang untuk Roza tadi? Yang kalau kita buat memang tak jadi bunyi dia. Cuba komen sikit tuan-tuan dan puan. Nak tengok fokus ke tidak. Pernah dia cakap. Kalau tuan-tuan dan puan fokus, tak fokus, kesian kat saya. Ah, Pernah saya terangkan. Jadi ingat lagi tak apa tadi, dua tadi tu. Tarik lidah awal betul. Tu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua tu ada dekat modul tu. Jawapan dia tu. Yang tarik lidah awal ni tak ada dalam modul. Cuma saya tambahkan lah. Sebagai yang kata apa. Ilmu tambahan. Sebab dia berdasarkan pemerhatian saya lah. 70% pelajar saya. Bila dia apa kata. Bila dia sebut zat mati tu. Mesti dia akan melantun tu. Yang Puan Arya sebut tu lebih kurang macam tarik lidah awal tu lah. Sebab macam saya cakap sebelum ni. Bila huruf melantun. Makhraj tu dia akan bergerak. Tarik lidah awal tu ibaratkan macam melantun lah. Az. Betul Maria. Alhamdulillah. Walaupun jawapan dia tahap tinggi tu. Kena apa? Kebat tu. Terbaik Maria. Alhamdulillah. Okey, Tuan Hatta. Alhamdulillah betul. Nafas lepas jadi S. Jadi ingat pantang larang dia. InsyaAllah. Dah tak susah dah untuk kita baca untuk Nuzal Mati ni. Boleh tulis lah dekat situ. Tarik lidah awal. Lidah awal dengan apa tadi? Tuan tulis lah. Saya tulis cincai ni. Tuan tulis, tuan tulis elok sikit. S tadi. Nafal lepas jadi S. Ingat dua perintah larang ni. InsyaAllah sebutan Rozal mati tu perempuan akan jadi cantik. Okey, jom kita pergi pula kepada seterusnya. Ada pula iklan huruf Ro. Nak buat macam mana huruf Ro dah selepas Zal. Kalau tidak, gini nak belajar pasal Z dengan S je. Okey, jadi jom kita pergi pula kepada huruf Ro. Macam biasa bila kita belajar huruf baru, tengok tiga benda. Bunyi, suara dan nafas. Tengok betul-betul. Jadi dekat sini bunyi Ro. Jadi tuan-tuan dan perempuan, apa yang pelik kat sini? Cuba tuan-tuan perempuan tengok. Okay, tengok pada tiga benda tu. Apa yang pelik? Sebelum ni tak ada pun. Ke dah ada lah dulu? Tak ada. Tak ada. Bergetar, betul lah. Bergetar tu ciri istimewa lah. Betul? Ada lagi satu. Apa dia? Ya betul Puan Tiara. Suara pertengahan. Ah, Jadi apa benda pula suara pertengahan ni? Tadi Ustaz ajar terlepas tahan. Dah 3 minggu ni tiba-tiba jumpa pertengahan pula. Jadi pertengahan ni macam mana? Pertengahan ni maksud dia bagi nama tu pun kita dah boleh faham lah kot sebenarnya. Pertengahan tu maksudnya dia tak panjang sangat, dia tak pendek sangat. Bila pendek sangat, dia akan jadi bunyi R, R.
Dia akan jadi bunyi macam A R K. R R R. Kita tak nak bunyi macam tu. Kalau dia panjang sangat, dia akan jadi macam ni lah. R. Dia akan jadi macam dua harakat lah. Huruf roh dia takkan jadi dua harakat. Maksud saya kalau dia mati. Bahaya ayat tu. Tapi kalau dia berbaris, dia dua harakat lah. Okay. Tapi kalau pertengahan ni, kalau macam saya suka cakap dia segenggam saja bunyi dia. Ha. R. R. Tak ada pun bunyi R. Tak ada pun bunyi K tu. R. Kita biarkan angin tu habis. Dia jadi R tu sebab kita tahan dekat kerongkong belakang ni. R. Kita tahan dekat sini. R. Tapi sebaliknya kita lepaskan jangkir tu. R. 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 Angin tu akan habis. Jangan risau. Tapi janganlah kita lepaskan. Dah habis kita sambung lagi. Lepas tu tak payah. Kita lepaskan angin sikit je. Lebih kurang macam kita buat macam ni lah. Ah, kita lepaskan angin sekali je. R. R. Cukup lah. Tak perlu tahan. Itu je bunyi dia. Untuk orang mati ni. Ah, jadi kalau kita tengok dekat sini, nafas tertahan. Biasa huruf-huruf yang suara pertengahan ni, nafas dia tertahan. Jadi kalau kita lepaskan nafas tu banyak-banyak, dia akan jadi panjang lah. Arr. Tapi kita lepaskan sikit je. Orang kata macam za tadi tu lah. Angin terkeluar sikit tak apa. R. Sebab memang angin nak lalu pun. Kalau angin tak ada langsung, memang tak berbunyi lah dia. Okey. Jadi raw ni simple je lah. Okay. Jadi untuk saya baca. R. Ir. Ur. Mirsodan. Mirsodan. Qirtasin. Qirtasin. Ini baik. Qur'anan. Qur'anan. Baik. Teruskan. Tarjufu. Tarjufu. Alhamdulillah. Okey. Umirtu. Umirtu. Tak. Jadi ke tak jadi tu. Pastikan jangan awal sangat kita tahan. Okey. Seterusnya. Jadi untuk nun-nun. Nun ni pun sama macam huruf roh sebenarnya. Dia suara pertengahan. Tapi nun ni kita tak belajar lagi lah. Cuma nak bagi tahu dia sama macam roh. Jadi samalah. Jangan pendek sangat. Jangan an a an akuna. Dia segenggam juga bunyi dia. An akuna. Tapi jangan panjang sangat. Kalau panjang dia akan jadi dengung. An akuna. Dia jadi dengung. Ini bunyi dia segenggam. An akuna. An akuna. Begitu. Alhamdulillah. Ni tadi. An akuna. Itu. Jadi jom baca bersama saya panjang sikit ni. Dah bersedia belum? Okey, jadi jom. Kod saya baca. Umirtu an akuna. Umirtu an akuna. Lagi sekali. Umirtu an akuna. Ya, mantap. Terbaik, tuan-tuan. Jom kita pergi kepada seterusnya. Jadi muka surat 10 ni kita nampak lah. Antara Z yang S yang saya cakap tadi tu. Jadi tengok betul-betul. Okay, Zai ni. Bunyi suara nafas dengan sini. Bunyi suara lepas. Jadi betul tak saya cakap tadi? Semua pasal Zai dengan sini memang kebanyakannya sama. Makhraj sama. Huruf dia dalam bahasa Melayu pun dekat-dekat sama je. Suara pun sama terlepas. Jadi apa yang nak bezakan dia ni? Itulah beza dia. Dekat nafas tu. Kalau kita panjangkan nafas,
Kita lepaskan banyak nafas tu, dia akan jadi macam bunyi S. Az, az. Nah, tapi kalau huruf sin, tak apa. Lepaskan je. Lepaskan apa yang terbuku di hati tu. As. Jangan panjang sangat lah. Sikit-sikit kah. Sikit-sikit sudah. Okey. Jadi jomlah. Ini pun saya dah terangkan banyak dekat Zal tadi. Cuma beza dia, lidah kita tak terkeluar lah dekat sini. Itu je beza dia. Okey. Jadi jom untuk saya baca. Az, iz, uz. Ya, jangan lepaskan. Jangan az. Sikit je bunyi dia. Az, az. Az. Sama juga. Dia memang akan terkeluar sikit angin. Tetapi jangan kita sambung angin tu. Sama macam huruf ro tadi. Sama macam huruf zal tadi. Kita angin tu bagi keluar sikit je. Ha. Az. 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 Wajan. Az. Wajan. Macam mana tuan-tuan? Jadi tak? Ha. Jadi macam mana kita nak tahu ada angin keluar ke tidak? Letak lilin dekat depan muka tu. Ha. Letak lilin kat depan muka tu. Semua buat. Az. Az. Dia bergerak sikit ke bergerak? Macam beribut tu. Kalau bergerak macam ribut tu, kuatlah angin tu. Tapi kalau dia gerak sikit-sikit je, ni sikit lah bunyi dia. Lagi sekali kita baca. Azwajan. Azwajan. Terbaik. Wizroka. Wizroka. Terusnya. Rizqon. Rizqon. Okay. Sedap. Okay, sedap-sedap. Macam dengar je kan. Uzlifat. Jangan lupa tak mati. Kena keluar angin. Uzlifat. Okay, mantap. Tazdadu. Tazdadu. Wahuzni. Wahuzni. Yuzdi. Yuzdi. Rizqin. Rizqin. Alhamdulillah. Okey, semua masih okey lagi ke ni? Ah, ada yang tersilap sebut ke? Ada yang terkeluar angin banyak ke? Semua okey tak? You komen sikit. Okey Ustaz, mantap. Angin tak terkeluar pun. Okey, terbaik Bu Arya. Yang lain. Okey tak? Alhamdulillah, terbaik Bu Mazia. Okey, cantik-cantik. Semua okey. Alhamdulillah. Jadi tak susah sangat mana lah pun nak bezakan Zah dengan saya ni. Zah dengan si ni. Okey, terbaik Puan Fina. Tak apa, tak apa. Masih belajar lagi. Tak apa, teruskan. Kehidupan kita ni memang sentiasa penuh dengan pencarian ilmu. Jadi sekarang dah tahu, biasakan yang betul. Okey, jom. Bila baca ada silap juga Ustaz. Mesti ada. Jangan risau. Dia mesti akan ada. Saya tak kata saya pun perfect. Saya pun ada masa tercuai jugalah. Kadang-kadang belagak nak baca laju. Betul-betul terkantut. Saya pun kadang-kadang jadi jugalah benda tu. Tetapi yang paling penting sekurang-kurangnya bila kita dah tahu sebutan dia dah betul, sebutan betul dia macam mana, kita boleh betulkan sendiri. Nanti mana tahu 10 tahun, 20 tahun nanti kan. Tuan-tuan mau baca, tengah baca huruf zal mati. Az, teringat Ustaz Ramzul cakap 10 tahun lepas. Jangan keluar angin. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan dan perempuan dah tahu. Jadi salah bukanlah nak kata boleh salah. Cuma sekali-sekala tu tak apalah silap. Ini Ustaz kata tak apa salah, tak apalah saya baca salah-salah ni. Jangan macam tu. Habis nanti malaikat tanya nanti. Okey. Jadi
Apa ke nama dia tadi? Jadi bila kita silap, kita betulkanlah bacaan kita dan pastikan kita tahu betul-betul macam mana cara nak bunyikan dia yang betul. Itulah matlamatnya kelas mengaji Komarun ni sebenarnya. Sebab itu kita tak ajar pakai ikrok. Sebab kalau kita ajar pakai ikrok, dalam ikrok tu dia okey bagus sebenarnya. Okay, jauh pula cerita ni. Dah, jangan sambung. Okay, jadi ikut saya baca. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, Bismi, wa husnu, wa husnu. Lepaskan je segala angin tu. Aslim, Aslim. Mim ni pun dia pertengahan juga. Kita tak belajar lagi. Tapi nak bagi tahu dia pertengahan. Aslam tu, Aslam tu. Masjidan, Masjidan. So, sebelahnya. Yasjuduna, Yasjuduna. Nasta'inu, Nasta'inu. Yang terbaik. Yang terbaik pula. Yang terakhir. Yuwaswisu, Yuwaswisu. Alhamdulillah. Selesai. Ah, jadi tuan-tuan dan puan, cuba bagi tahu saya balik. Apakah perbezaan huruf zai mati dan huruf sin mati? Apakah perbezaan dia? Kita tanya balik. Sebelum kita masuk kepada muka surat seterusnya. Jadi untuk nafas tahan dan nafas lepas. Betul? Sama ke? Apa yang sama tu? Putih lah. Ah, jadi betul. Zai nafas tahan. Jadi perbezaan dia dekat nafas lah. Jadi ingat baik-baik tuan-tuan. Perbezaan bunyi huruf Z dan huruf S bergantung kepada nafasnya. Okey, Alhamdulillah. Selesai berkenaan dengan Z lawan S tu lah. Okey. Jadi untuk muka surat yang seterusnya ni, muka surat 11, kita akan belajar lebih kepada huruf S punya, yang kata variasi lah. Dia punya kawan. Ah, Cuma sama macam bunyi S tapi dia lain sikit. Lainnya macam mana tu? Jom kita tengok pada huruf sebelum yang pertama. Okay. Kita tengok dekat sini. Jadi macam biasa, setiap kali masuk huruf baru, kita tengok bunyi, tengok suara dan tengok nafas. Jadi dia sama macam huruf sin tadi, suara terlepas, nafas terlepas. Tapi yang beza dia, dia punya makhraj, yang paling awal dah. Makhraj satu bunyi dia pun beza. Okey. Jadi saya nak tanya balik lah. Jangan orang yang sama. Kasih nama orang lain sikit. Apa yang tak jawab lagi ni apa yang dah akan nampak muka ni? Muka tak nampak. Nampak nama ni. Semua dah risau dah. Aduh, Ustaz, jangan panggil saya Ustaz. Okey, jap. Okey, nampaknya gayanya macam. Okey, semua ada ni. Bagus lah. Susah pula saya nak pilih ni. Semua ada. Okey, saya rasa saya jemput Puan Anidah. Semua dah jawab. Itulah bagus kelas hari Rabu ni. Itulah kelas hari Rabu ni pun antara yang teramai jugalah yang join VIP. Dia nampak lah hari Rabu ni orang semangat nak belajar. Pagi Senin tu mood dia tak ada ni lagi. Lupa pula. Puan Anidah. Puan Anidah, tuliskan bagi tahu saya makhraj huruf shin. Yang sambung tadi cakap. Itulah jadi kelas hari Rabu ni nampaklah orang rajin sikit nak mengaji ni. Jadi kalau ikut apa orang kata kalau ikut psikologi ke mungkin lah. Sebab hari Senin dengan hari Selasa orang mood nak bercuti lagi ni. Aduh cepatnya habis hari Ahad. Isnin dah kena masuk kerja. Dia dah malas sikit lah. Selasa pun sama. Khamis dengan Jumaat dia dalam mood mood nak cuti lah satu Ahad tu. Jadi Rabu ni orang kata pandai perform lah orang kata. Mana Puan Anidah ni?
Tak ada lagi. Okay, sebab rasanya nama dia je tak ada lagi ni. Okay, tak apalah. Mungkin dia hanya menjadi TV. Okay, jadi tak apalah. Saya buka lah. Saya buka. Tapi nama-nama apa? Nama-nama yang jarang sikit lah. Laju Puan Mazia ni. Terbaik Puan Mazia. Tengah lidah, angkat ke atas. Jadi lidah kita ni, tengah ni. Yang dekat tengah-tengah tu. Lidah kita yang tengah-tengah ni. Bawa ke atas. Macam mana nak bawa ke atas tu? Jadi sebelum ni kita dah belajar kan. Cara dia lidah depan tu kita tekan lidah bawah ni. Tolak dia ke atas. Ya, ya, ya. Macam tu je, simple je. Jadi huruf Syah ni pun sama je macam kata kena dengan tekak Melayu kita lah. Biasa kita selalu sebut kan. Syah apa bahasa Melayu yang Syah? Syafiq lah contoh nama orang. Syafiq. Jadi huruf Syah ni dia tak banyak pada bahasa Melayu. Tapi dia banyak pada nama. Sebab nama kita kan kalau ikutkan zaman ni lah, zaman depan mereka apa semua tu, kebanyakan kita adapt nama Arab. Tapi macam zaman sekarang lain. Nama sekarang lain macam nama macam orang putih tu. Xavier lah, Alexander. Aduh, jadi itulah. Jadi macam kita Malaysia ni, orang Malaysia ni masih lagi boleh sebut Ash ni. Tak ada masalah. Jadi tak ada dah risaukan sangat. Jadi jom ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ash, ish, ush. Tapi lupa saya nak cakap. Tapi Urusha ni ada beberapa orang yang susah sikit lah sebut. Yang macam saya cakap, yang mudah dia ni lah, yang jenis lidah pendek tu. Jadi yang tak boleh sebut Ash tu tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, tapi saya saja tak nak sebut, itu tak boleh. Perempuan. Jadi pastikan kalau orang tekan tekan lidah depan tu kat bawah tu sampai terangkat lidah tengah tu. Ah, ah, ya, ya, Ash, Ash. Ah, sebab bunyi angin tu hasilnya daripada angin daripada mulut kita melalui ruang yang sempit tu. Lidah tengah kita tu. Itu datangnya bunyi ash tu. Tapi ada orang yang tak boleh, tak apa. Okey. Jadi jom ikut saya baca. Ash roku, ash roku, lil musyrikina, lil musyrikina, yashrobu, yashrobu, ashtatan, ashtatan. Terusnya. Yash'uruna, yash'uruna, wa mashhudin, wa mashhudin, nashroh, khamati. Okey. Khamati ni jangan lupa kena pedas. Lagi sekali. Nashroh, nashroh. Alhamdulillah. Okey. Jom. Lagi satu. Tertinggal pula. Okey. Okey. Jadi huruf kaf mati ni kita tak belajar lagi lah. Tapi dia macam huruf ta juga. Iaitu apa yang sama dengan ta? Ha, ta apa dia punya suara dengan nafas? Cuba tulis sikit. Suara ta terlepas ke tertahan? Nafas huruf ta ni terlepas ke tertahan? Cuba komen sikit. Ha, Terlepas. Apa yang terlepas tu? Nafas terlepas. Ya betul. Jadi dia sama macam huruf kaf lah. Dia ada beberapa huruf. Dia kalau ikutkan huruf yang macam ta ni, ta dengan kaf ni dia sebenarnya ada dua saja. Tak silap saya. Ada lain je. Yang
nafas tertahan tetapi suara terlepas. Dia tak banyak pun huruf yang macam ni. Dia ada dua atau tiga, jap saya ingat balik. Alamak. Dia ada dua je, memang dua lah. Dia ada dua je saya. Huruf ta dengan ka. Jadi kena ingatlah antara dua ni. Ta dengan ka. Bila dia mati, dia ada bunyi. Kalau ta dia ada bunyi macam S sikit. At, at. Tapi kalau ka bunyi dia macam apa, kucing marah tu. Kuat sangat pula bunyi dia. Ak, ak. Betul bunyi dia. Jadi dia kena ingat untuk ta dengan huruf kaf. Jadi tak payah ada pening lah. Tak payah nak fikir-fikir. Huruf ni melantun ke apa ke? Huruf ni melantun ke tak ah? Nafas terlepas ke tak ah? Ah, sebab nafas terlepas ni kebanyakannya untuk huruf-huruf yang berangin tu lah. S, huruf S, apa dia? Huruf S, huruf apa lagi ya? Ya, apa lupa dah. Huruf S, huruf H, huruf H, huruf F, macam tu lah. Tapi untuk yang nafas tertahan, suara terlepas, hanya dua saja. Ta dengan ka. Jadi ikut saya baca, dengar betul-betul dulu macam mana bunyi dia. Ushrik, ushrik, ushrik. Dah ada bunyi k. Okey. Jadi kalau dekat Indonesia, dia 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 mengatakan huruf yang bunyi nafas terlepas ni dia mengeluarkan bunyi S. Tapi kat Malaysia kita tak terima lah pendapat tu. Sebab huruf K pun sama je nafas terlepas. Tapi dia tak jadi pun aks. Dia tak jadi macam tu. Sebab nafas dia yang terlepas tu daripada kerongkong. Sebab ingat makhraj huruf kaf adalah makhraj huruf kaf apa? Ah. Dah macam rancangan TV dah. Cakap-cakap tiba-tiba keluar soalan. Ah, apakah makhraj huruf kaf? Ingat lagi tak? Hmm. Volunteer. Okey, terbaik. Pangkal lidah diangkat ke langit kera. Ke langit keras. Jangan langit kera. Terkejut. Kera tu nanti. Okey, dia akan ke langit keras. Betul? Pangkal lidah ke langit lembut. Hampir langit keras. Okey, tekan langit keras. Okey, betul, betul dan betul. Walaupun ayat dia berubah-ubah, ayat dia tak sama, tapi tuan-tuan dan puan faham lah. Lidah, pangkal lidah kita tu, dia kena naik sikit ke depan. Ek, ek. Begitu. Begitu. Alhamdulillah. Okey, semua tahu cantik. Alhamdulillah. Jadi sebab itulah nafas terlepas tu datangnya daripada pangkal lidah juga. Ek, ek. Begitu. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita berjumpa pula dengan variasi untuk huruf S ni. Jadi tengok betul-betul macam biasa saya cakap, jumpa huruf baru, tengok bunyi, tengok suara dan tengok nafas. Sama lah dengan huruf sin tadi tu. Jadi apa beza dia? Yang beza dia adalah ah, tebal lah. Tak sempat saya nak sebut. Betul, tebal. Okey, jadi beza dia tebal. Jadi bila tebal, kena buat apa tuan-tuan dan puan? Orang lain. Orang yang dah jawab tebal lah. Orang lain. Bila tebal, apa nak kena buat? Tuan-tuan dan puan. Angkat mengedah. Ada puan yang jawab juga. Okey, terbaik puan Raya. Angkat pangkal lidah. Betul. Jadi bila kita jumpa je dengan huruf-huruf tebal, kebanyakan dia memang kita kena angkat pangkal lidah kita lah. Tak boleh lagi lah. Jadi saya tunjuk contoh sikit lah. Saya ada video sikit nak kongsi untuk huruf so mati. Tengok betul-betul lidah انظر kita macam معي mana. إلى أداء الحرف Video daripada Arab. تكنولوجيا. انظر معي إلى صورة بتكنولوجيا ثلاثية أبعاد Banyak pula بتوضح cakap dah ni. أداء الحرف. Tengok betul-betul lidah kita. Ni daripada dengan tepi. Ah,
Makhraj huruf so, lidah depan menghadap ke gigi bawah. Ni dah dia. Ni lidah depan menghadap ke gigi bawah. Tapi lidah belakang, naik kan macam tu. Nampak tak? Jom kita tengok sisi lain pula. Tengok lidah depan pula. Jadi tengok betul-betul dekat sini. Mas, jadi kalaulah selama ni tuan-tuan dan puan membayangkan lidah belakang terangkat ni, lidah kita jadi macam huruf L tu. Ni mulut kita lah. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan. Sebenarnya bila lidah kita terangkat belakang tu, lidah depan kita akan jadi macam bentuk straw. Siapa yang kecil-kecil dulu bentuk straw. Siapa yang kecil-kecil dulu, selalu minum straw pakai, satu minum straw. Minum air tapi acah-acah buat lidah jadi straw. Ke saya je kecil-kecil buat macam tu. Jadi lidah kita dah akan terbengkok sikit lah sebab nak bagi ruang lidah belakang tu naik. Jadi macam ni lah bentuknya dalam lidah kita. Cuba bayangkan. Daripada atas sikit. Nampak tak? Macam ni lah dia punya mulut. Elf. Ni tak ada gigi atas tuan-tuan. Elf. Macam tu bunyi dia. Tengok lagi sekali. انظر Biar kita معي faham. إلى صورة بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد بتوضح أداء الحرف Okey, dah boleh bayangkan tak? Dah boleh bayangkan tak? Jadi kalau dah boleh, jom kita kembali balik pada ke tu tadi. Jadi kena ingat. Tengok dekat sini. Jadi kena ingatlah tuan-tuan puan. Makhraj semua sama macam huruf sad, huruf sin. Tapi yang bezakan dia, bunyi dia adalah bunyi tebal. Elf, ilf, ulf. Cuba sebut. Jadi kita jadi tu. Lagi sekali. Elf, ilf, ulf. Ah, boleh ke tak tu? Boleh ke tak tu? Susah. Yang boleh, Alhamdulillah. Tapi yang tak boleh ni, saya bagi satu cheat code sikit lah orang kata. Cheat code sikit. Tapi tak boleh sebenarnya benda macam ni. Tapi saya bagi tahulah. Cuba tuan-tuan dan puan tengok betul-betul dekat sini. Nampak tak apa yang saya buat ni? Yang ni sebenarnya lebih kepada sebagai penanda aras lah. Kalau macam rasa macam dah tebal lah tapi tak jadi-jadi pun. Lagi-lagi yang nanti akan hantar rakaman nanti tu lah. Rasa macam ustaz, saya rasa saya dah buat tebal lah tak jadi-jadi pun. Jadi ini dia punya kata apa macam penanda aras lah. Nuf. Penanda aras. Ha, okey. Jadi tengok betul-betul. Jadi bila bunyi tebal tu, dia seakan-akan macam bunyi inilah yang saya tulis bahasa Melayu ni. Aus, ias, us, aus, ias, us. Yang saya tulis bahasa Melayu tadi tu. Tapi jangan kita sebut macam tu. Saya cakap itu penanda aras je supaya kita tahu. Oh, dia punya apa kata dia punya getaran suara tu macam mana. Tapi bunyi dia yang sebetul. Kalau kita ikut yang bahasa Melayu tadi, aus, mulut saya ni muncung. Tapi macam saya pernah cerita dekat modul 1 hari tu, bila kita naikkan pangkal lidah kita tu, dia ibaratkan dia muncung tapi dekat dalam. Macam video tadi tu. Itu yang dia akan keluar bunyi O sikit tu. Elf, elf, elf. Jadi ingat, kalau rasa terdengar bunyi macam aus tu, betul lah. Tapi saya boleh dengar lah. Yang mana tebal, mana tak. Jadi jangan tipulah. Dia sebutnya aus. Yes. Kena pastikan betul-betul tebal. Jadi lagi sekali kita tengok dekat dia punya ni tadi. Kita tengok dia punya bahasa Melayu tadi. Cuba sambil tengok tu sambil dengar. Macam saya sebut tadi. Ah, Elf, elf, ilf,
Eels. Nampak tak? Dia macam ears tak? Tapi jangan sebut ears. Bunyi dia eels. 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 Ah, dia tak tak lebih pun kepada E tu. Cuma dia ada macam serong serong sikit lah bunyi dia orang kata. Ha. Yang hujung Ulf. 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 Begitu. Lagi sekali saya ulang. Elf. Eels. Ulf. Terbaik. Okey. Itu satu. Tetapi ada satu pantang larang dekat sini yang tuan-tuan dan puan kena ingat. Lagi-lagi bila berjumpa dengan huruf tebal ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingat bila kita baca Al-Quran ni, setiap satu huruf kita akan dapat satu pahala tuan-tuan dan puan. Ni semua mesti tuan-tuan dan puan dah tahunya. Tapi ada benda yang selalu tuan-tuan dan puan terlupa, bukan tuan-tuan dan puan lah. Selalu manusia ni terlupa, iaitu memberikan hak kepada yang sepatutnya. Jangan rampas hak orang, jangan rampas hak anak yatim. Dalam konteks Al-Quran ni, jangan kita rampas hak huruf tu. Ingat balik. Sebelum ni kita belajar Hamzah. Bila dia berbaris atas, bunyi dia A. Pastikan yang keluar tu A lah. Jangan bila kita jumpa huruf So, bunyi dia tiba-tiba jadi O. Os, os, os. Salah lah. Pastikan kita sebut A dulu. A, else, else, else. Macam tu tuan-tuan dan puan. Jadi pastikan berikan hak kepada setiap huruf yang kita baca. Kalau baris atas, mulut terbuka. Baris bawah, mulut tersenyum. Baris depan, mulut terbuncung. Sebagai contoh dalam surah Al-Fatihah lah. Dia bukan matilah. Cuma dia bersabdu. Cuma konsep sabdu ni sama je lah. Macam mati ni. Cuma lain sikit. Tu nanti kita akan belajar. Jadi yang ni ramai lah selalu buat silapan ni. Ihdinas siro. Ihdinas siro. Dia orang baca. Tak pun dia baca ihdinos siro. Ihdinos siro. Itu pun salah. Yang betul bunyi dia adalah ihdinos. Ih, ihdinos. Ihdinos. Nails bunyi dia. Jadi pastikan betulkan bacaan kita selama ni lah yang salah lah sebelum ni. Yang dah memang cantik, alhamdulillah. Teruskan usaha. Teruskan dengan bacaan yang begitu. Cuma yang baru tahu ni lah. Yang baru tahu ya Allah kan. Baru tahu selama ni bacaan aku salah. Ingat benda ni sampai bila-bila. Berikan hak kepada setiap huruf yang berada di dalam Al-Quran. Okey. Jadi jom kita baca sama-sama ayat yang terakhir di bawah itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Sahabu. 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 Kita ulang 3 kali. Sebab susah. Jadi pastikan tuan-tuan cuba. Ingat saya punya penanda aras tadi tu. Sama ke tidak bunyi dia? إصلاحا إصلاحا يصلحا يصلحا مصباح مصباح كعصف كعصف كعصف. Ada tak tuan-tuan dan puan terasa dekat sini?
Yang ni macam senang je. Ha, kan. Jadi dekat sini dia jadi senang sebab makhraj dia hampir-hampir dekat. Macam I ni dekat kerongkong tengah. So ni tebal dekat pangkal lidah. Orang kata beza satu beza satu rumah lah. Huruf depan dan tebal. Betul Puan Rini. Oh, tahu Puan Rini. Alhamdulillah. Sebab huruf dia dia hampir ke bersifat tebal lah. Jadi bila kita tekan kat fin, kat fin, jadi bila kita sebut huruf kita tekan dekat kerongkong tengah. Lepas tu kita naik sikit je dekat pangkal lidah. Kat fin. Jadi dia tak susah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan rasa susah nak ikut yang atas ni, ashabu yang semua ni, cuba praktis dulu. Cuba praktis dulu yang inilah. Kat fin. Dah rasa macam dah boleh dapat rasa dekat tekak tu. Cuba tukar dengan huruf lain lah. Cuba baca. Contohnya dekat sebelah dia ni. Ka'af. Ka'af. Okey, dapat dah. Mouse. 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 Cuba dapatkan dia punya pergerakan pangkal lidah tu lah. Jangan risau tuan-tuan puan. Macam saya cakap sebelum ni, huruf huruf tebal ni memang antara huruf yang susah dalam silibus mengaji ni. Tapi teruskan usaha. InsyaAllah, saya yakin tuan-tuan dan puan boleh. Jangan cakap kelas-kelas Rabu ni semua kelas cemerlang ni. Orang kata kelas depan lah. Semua untuk apa, perform lah dalam kita. Okey, jadi jom kita teruskan. Mouse refund, mouse refund, mouse refund. Okey, kita terusnya. Yang ni pun samalah. Sebab kalau kita belajar modul 2 hari tu, raw ni dia satu geng dengan saw. Geng apa tu tuan-tuan puan? Tanya pula geng mana pula. Tak apalah, kita pun dah kesusahan masa, saya bagi tahu je. Dia adalah huruf yang berbunyi O bila berbadan atas. Jadi dia ada kait-kait lah kat sini. Jadi yang ni pun senang juga. Farosta, 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 farosta. Lagi sekali saya ulang. Farosta, farosta. Senang kan yang ni kan? Cuba komen sikit. Yang harosta ni senang ke susah? Ke macam sama je Ustaz, susahnya? Tak jadi-jadi tebalnya. Ah, Cuba komen sikit. Senang sikit. Nampak? Senang sikit. Sebab dia kait-kait. Sebab dia dekat-dekat je. Roh dengan so ni. Walaupun huruf dia jauh. Walaupun orang kata apa. Beza lah makhraj apa semua tu. Tapi disebabkan dia jatuh dalam kumpulan yang sama. Iaitu huruf yang bila berbadan atas dia berbunyi O. Jadi maksudnya 8 huruf tu huruf apa? Huruf-huruf yang tebal. Huruf-huruf yang tebal. Betul. Betul Buat dia. Sebab dia huruf tebal. Okey, Alhamdulillah. Jadi jom pergi pada huruf yang terlahir. Ingat, pastikan setiap huruf diberikan haknya. Ya. Yaus duru. Yaus duru. Yaus duru. Alhamdulillah. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan? Topik kita hari ni. Okey ke tidak? Jelas ke? Saya rasa yang sin dengan Zai, Zal dengan Rom ni tak ada masalah kot. Kan ada juga. Tak ada eh? Okey, saya tak ada kot. Jadi untuk Rosso ni. Macam mana Rosso ni? Tuan-tuan dan puan, ada apa-apa yang tidak jelas ke? Semacam macam mana nak tebal ni ke? Boleh tanya sekarang. Okey. Alhamdulillah Ustaz. Topik malam ni menarik. Betul? Puan Mazia? Sebab selama ni kita tak pernah ambil tahu pun apakah. Kita tak pernah nak kenal pun Z dengan S ni. Yang kita tahu Z bunyi lebah. S bunyi ular. Tapi hari ni kita belajar. Sebenarnya perbezaan dia sangatlah sedikit. Sebenarnya kita semua beza je. Semua beza pula. Sebenarnya kita ni sama je semuanya. Iaitu
hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Jadi yang bezakan kita kadang-kadang sikit je. Tapi itulah dunia ni. Kadang-kadang disebabkan perbezaan yang sedikit pun kita mula menarik muka, masam muka dan yang paling teruk berperang lah tuan-tuan dan perempuan. Jadi sama juga dekat huruf ni. Selama ni kita tak pandang pun Z dengan S ni. Tapi hari ni kita tahu beza dia sikit je. Iaitu bergantung kepada nafas kita. Okay, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, topik yang ini macam agak senang sikit. Jadi ingat baik-baik pantang larang yang telah saya cakap tadi itulah. Yang lain semua dah ada, yang ada dalam buku ni saya tak apa tak sebut lah. Macam Zal tadi, huruf S tadi nafas tahan, jangan bagi terkeluar S. Dan pantang larang seterusnya, jangan tarik lidah awal sangat. Ataupun ayat mudah dia jangan melantun lah. Hmm. Tapi nak lagi senang, ingat jangan tarik lidah awal sangat. Okey, itu yang pertama lah. Yang roh, pastikan pertengahan. Pastikan bunyi dia segenggam. Macam iklan FA Ramli tu. Segenggam. Ar, ar. Jangan ar, jangan ar. Ar. Cukup lepaskan angin je. Angin lalu je. Zai, Sin, ni simple saja saya dah terangkan. Cuma ingat nafas je. Okey, dan yang terakhir huruf S yang berbeza lah. Yang ni tengah lidah pastikan naik. Dan yang so ni pastikan pangkal lidah terangkat. Itu saja. Okey, dan ini lagi sekali. Tuan-tuan dan perempuan, ada apa-apa soalan ke? Sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini. Tak ada terbaik pun ni. Yang lain okey ke? Pastikan 12 orang ni kata tak ada. Baru lega sikit hati saya nak tutup kelas ni. Jadi jalan lain. Puan Rina, ada soalan ke? Tak ada. Puan Faris, terbaik. Ya, tak ada, tak ada. Okey, terbaik. Semua tulis tak ada. Okey, dia yang tertinggal ni. Hmm. Okey, semua tak ada Alhamdulillah. Kena praktis lagi banyak-banyak. Betul Puan Ria. Kena praktis lagi banyak-banyak. Dan Al-Quran ni simple je sebenarnya. Yang yang pertama kita kena ingat lah. Kita kena ingat dia punya hukum-hukumnya. Lagi-lagi mudah empat nanti. Jadi yang kedua tentang sebutan kita tu. Nak dapatkan sebutan tu, cara dia cuma satu je. Iaitu praktis lah. Buat latihan. Jadi jangan jadi habis kelas nanti jangan lupa buat latihan. Jangan lupa buat kuis untuk mengingatkan kita tentang formula suara dan nafas. Jadi, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya tutup dahulu majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi insyaAllah berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan dan puan semua. Waalaikumsalam Puan Rini. Okey, sama-sama. Sama-sama Tuan Faris. Okey, sama-sama Puan Mazia. Tuan Mula. Okey, sama Puan Fina. Okey, sama Puan sama-sama semua. Jangan lupa buat latihan. Ingat, amalkan apa yang saya ajar hari ni. Dan jangan langgar pantang larang yang saya dah bagi. Bukan saya yang bagilah. Memang macam tu dia punya cara bacaan dia. Okey, jumpa minggu depan Puan Mazia. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, semua dah keluar belum ni? Kau cepat. Okey, jumpa lagi semua. Bye-bye.